السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف berkata musannif kitab Munyatul Musalli yakni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala. Wa nafa'na bi ulumihi, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya fid darain, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, yakni daripada 13 rukun solat, membaca Fatihah, yakni membaca surah Fatihah. Kata musannif, membaca Fatihah yakni surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, ikut rakaat semayang lah. Semayang subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, 3, Maghrib, Isyak 4. Maknanya melainkan rakaat bagi orang yang masbuk. Ya, orang masbuk ada ketikanya masbuk dia tu tak perlu baca Fatihah. Contohnya, dia datang lewat, imam dah baca surah, dia baru angkat takbir, imam dah rokok. Maka ketika itu dia tak perlulah baca Fatihah kerana dia masbuk. Apa yang patut dia buat? Dia rokok sama imam untuk mendapatkan tamakninah bersama imam. Kalau dia tak dapat tamakninah bersama imam, maknanya dia tak dapatlah rakaat tu. Contoh, dia baru nak rokok, tiba-tiba imam dah bangun. Maka dia boleh teruskan sembahyang tu dalam keadaan dia tak dapat rakaat tu. Maka dia kena gantilah. Lepas daripada salam imam, maka dia wajib ganti. Ganti rakaat yang tak dapat bersama rokok imam tadi. Jadi, itu contoh di mana rakaat yang dia tak perlu baca Fatihah. Kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Ini bagi orang masbuk. Jadi maknanya pada rakaat semayang semua sekali kena baca Fatihah. Maknanya wajib belajar. Wajib belajar membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Sebab membaca surah Al-Fatihah ni adalah rukun. Dan dia adalah rukun yang dikatakan rukun qauli. Rukun qauli maknanya rukun yang bersifat ucapan. Bila bersifat ucapan, maka dia kena dibacalah. Didengari lafaz-lafaznya paling tidak oleh telinga dia sendiri. Dan tak perlulah dia nak kuat-kuat dah, sehingga mengganggu orang lain. Lainlah imam. Imam lainlah. Baik. Dan bismillah
yakni lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah salah satu daripada ayatnya, ayat surah Al-Fatihah. Ini menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Eh, Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat surah Al-Fatihah. Adapun pada mazhab-mazhab lain ada pandangan yang lain, pandangan yang lain. Sebab itulah dalam mazhab kita Syafi'i, untuk imam kena baca Bismillahirrahmanirrahim, dikuatkanlah, dikuatkan. Bagi mazhab-mazhab lain, dia tak baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, sebab dihukumkan sunat saja. Biasanya kalau kita dengar pergi Mekah, Madinah ke, ataupun semayang di Masjid Pakistan, Masjid India dekat Malaysia ni pun, dia akan terus pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam keadaan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan perlahan. Dengan perlahan. Jangan pula kita ikut imam tu, kita kata tak sah sebab tak baca Bismillah. Dia baca, tapi baca dengan perlahan. Baik. Ini berarti daripada Bismillahirrahmanirrahim, wajib kita baca dengan betul, baca dengan tajwid yang betul, makhraj huruf yang betul. Kerana dia termasuk di dalam ayat suratul Fatihah. Maka wajiblah dipelihara segala huruf, yakni segala makhraj huruf. Makhraj huruf dalam bahasa Arab. Maknanya oleh kerana itulah ulama mewajibkan kita belajar bahasa Arab. Inilah tujuan dia, supaya kita dapat baca suratul Fatihah. Bahkan keseluruhan bacaan-bacaan dalam salat, keseluruhan bacaan-bacaan dalam salat, semuanya adalah apa nama ni? Semuanya adalah dalam bahasa Arab. Okey, semuanya dalam bahasa Arab. Baik, maknanya inilah sekurang-kurangnya semayang kita ni, kalau 10 minit lah semayang, 10 minit kita cakap Arab. Tak boleh diselangi dengan bahasa-bahasa lain. 10 minit kita bercakap Arab dalam semayang. Baik, maka wajib dipelihara segala huruf, makhraj hurufnya. Maka kita kena kenal lah, kena tahulah cara menyebut makhraj huruf dengan betul. Dan maknanya kena belajar. Tak boleh kita belajar sendiri. Itu dia. Sebab bila kita belajar sendiri, siapa yang nak betulkan kita kalau makhraj kita tak betul? Sebab makhraj ni menyebabkan suara, sebutan huruf keluar daripada mana. Ada huruf keluar daripada halqum, ada huruf keluar daripada tepi lidah, dan ada huruf keluar daripada apa nama ni, antara gigi, ada huruf keluar daripada antara bibir. Jadi wajib belajar. Kalau kita tak tahu pun, dia punya nama-nama tu pun tak apa, tapi bila membaca, wajib baca dengan makhraj yang betul. Kalau kita baca dengan makhraj yang salah, contoh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam betul kan? Tapi kita baca dalam keadaan huruf rah pada rahma tu sepatutnya ha, rahmani, kan? Rahma ha, kita baca dengan ha, rahman. Jadi berubah huruf. Sebab ha, hamzah ha, ain ha, ghin kha, itu semua keluar daripada halqum.
keluar daripada halkum. Hamzah, alif dengan ha keluar dari pangkal halkum. Ha dengan ain keluar daripada tengah halkum. Kha dengan rin keluar pada hujung halkum. Jadi kita nak sebut ha, tapi kita sebut ha. Maknanya keluar daripada makhraj lain. Bila keluar daripada makhraj lain, sepatutnya baca rahma, kita baca rahma. Salah lah, tak sah. Sama lah juga dengan rahim. Rahim pun sama juga. Jadi itu contoh. Makna dipelihara segala huruf, yakni segala makhraj. Apa makna makhraj? Tempat keluar. Ah, Kata orang Kelantan, tempat tubik. Tempat tubik lah. Itu dia. Dan juga dipelihara segala tasydidnya. Tasydid. Tasydid makna apa? Tasydid ni maknanya ah, apa nama ni, bahasa orang Melayu kampung ni sabdu lah. Sabdunya kan. Itu dia. Ada 14 tempat di mana ada sabdu. Contohnya pada ayat pertama, Bismil. Situ kat lam tu ada sabdu. Bismil la mil la tu. Situ ada sabdu. Hir rahma, hir tu ada sabdu. Hir rahma nir rahim pun ada sabdu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim, tu tak ada sabdu. Hilang sabdu maka tak sah bacaan. Eh? Tak sah bacaan. Banyak lagi tempat yang bersabdu, kita akan bincang nanti. Kita bincang ayat demi ayat supaya kita clear kat mana. Baik. Serta tertib. Tertib ni maknanya ikut susunan ayat lah. Ayat pertama pada tempat ayat pertama. Ayat kedua pada tempat ayat kedua. Sebab Al-Quran ni kan dia ada ikut ayat-ayat dia kan. Dalam Fatihah ada 7 ayat. Jadi kena follow dia punya tertib. Termasuk pengertian tertib ialah kena ikut tertib kalimah dia. Tak boleh terbalik-terbalik. Ikut suka kita tak boleh. Contoh, contoh ni contoh yang tak betul lah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu yang betul. Tapi kita terbalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh begitulah. Tak boleh. Dia kena ikut tertib macam mana Nabi SAW dapat dan dia ajar pada kita dulu, pada sahabat, maka itulah yang sampai pada kita. Dan juga mualat antara kalimahnya. Setiap kalimah tu bersambung. Bersambung. Mualat ni mana bersambung. Pertama, bersambung antara kalimah. Contohnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bersambung kan? Itu dia. Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab antara kalimah tu ada tempat berhenti. Seolah kita sempat berhenti ambil nafas. Di situ tak boleh berhenti lama. Tak boleh. Maknanya bila berhenti lama tu, maknanya ayat tu putus. Ataupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lamalah kita relax. Kan? Lepas tu baru sambung. Alhamdulillah. Tak boleh. Tak boleh gitulah. Maknanya dia tidak mualat. Dia mesti bersambung. Jangan sampai berhenti tu pada kadar yang dianggap pada hurufnya panjang ataupun lama. Baik. Jadi membaca Fatihah ni, yakni membaca surah Fatihah ni ada syarat-syarat sah dia. Tu dia. Yang ni kita kena belajar ni. Apakah dia syarat-syarat sah membaca surah Al-Fatihah?
Baik, syarat sah yang pertama didengari bacaannya. Itu yang pertama. Oleh kerana dia rukun qauli, rukun ucapan, eh, ah, oleh kerana dia adalah rukun ucapan, rukun qauli, maka dia mestilah didengari bacaannya. Ini berarti kita tak boleh baca dalam hati. Ini pandangan daripada mazhab Syafi'i, pandangan pada mazhab Syafi'i. Ada dalil-dalilnya. Kalau kita mengaji kitab-kitab kecil macam Munyatul Musalli ni, memanglah kita tak jumpa dalil-dalilnya. Kalau kita nak jumpa dalil-dalil, kita kena mengaji kitab-kitab besar lah yang membahaskan dalil. Itu dia. Jadi maknanya didengar bacaan, artinya mestilah dilafazkan. Mestilah dilafazkan. Dan didengari suara itu paling tidak oleh telinga kita sendiri. Itu dia. Didengari oleh telinga kita sendiri. Okey. Itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua ialah tertib yang kita sebut tadi. Ikut tertib ayat-ayatnya. Ikut tertib kalimah-kalimahnya. Maka di sini mewajibkan kita belajarlah. Kita belajar. Apa itulah Al-Quran ni kita tak boleh belajar sendiri. Sebab bila kita belajar sendiri, kita tak tahu sebutan kita tu betul ataupun tidak. Contohlah kita belajar dengan YouTube kan. Yalah, malu nak belajar dengan orang, dengan ustaz, belajar malu dah tua-tua kan. Nak belajar dengan orang malu, kita belajar dengan YouTube. Kalau kita ni memang dah pakar, dah pakar baca Quran, kita rujuk YouTube ni untuk orang kata tambahan ilmu, untuk apa nama ni, ikut ada info-info baru, itu lain, tak apa. Tapi kalaulah basic makhraj huruf, sebutan huruf, dengung tak dengung, macam mana, itu semua kalau kita belajar sendiri itu ada masalah. Tambah ada sekarang ni orang suka, yalah, dia rasa susah. Itulah masalahnya kan, bila kita rasa susah nak belajar bahasa Arab. Quran ni semua bahasa Arab. Jadi bila kita rasa susah untuk belajar bahasa Arab, yang pelik tu belajar bahasa Inggeris senang. Padahal bahasa Inggeris ni pun bahasa asing untuk kita orang Melayu ni. Bahasa kita ialah bahasa Melayu lah. Tapi bahasa Inggeris kita lagi mudah. Bahasa Arab bukan main susah. Sedangkan bahasa Arab ni mudah je. Kan kalau baris atas bunyi A, baris bawah bunyi I, baris depan bunyi U. Kalau ada tanwin dua, depan un, atas an, bawah in. Senang je sebenarnya. Tapi kita tak nak belajar gitu, kita belajar guna tulisan Rumi contohnya. Ini banyak berlaku. Habis ada mengajar seorang orang lama lah. Lama dah pencen dah, orang dah pencen. Mula-mula habis kata, kok dia ni pandai baca kan. Tapi pelik sikit bacaan dia. Rupanya dia baca tu dia ikut yang Rumi. Dia ikut yang Rumi. Jadi bila ikut Rumi banyak masalah lah pada makhraj huruf ni. Okey, jadi maknanya kalau kita macam mana pun kena wajib belajar, wajib belajar. Kalau kita masih mengangkat-angkat pun bukan maknanya kita bila mengangkat-angkat baca Quran ni tak boleh masuk syurga, boleh masuk syurga lagi. Orang yang baca Quran dan dia susah baca Quran maka dia dapat dua pahala. Pertama, dia baca Quran, yang kedua dia dapat pahala susahnya baca Quran. Tapi dia berusaha. Baik, syarat sah yang ketiga ialah al-muwalat. Itu yang kita bincang tadi. Muwalat ni maknanya bersambung lah. Tak boleh putus. Putus yang lama lah. Putus yang lama yang dianggap maknanya putus ayat. Kita dah bincang tadi. Yang keempat, al-qira'atus sahihah. Syarat sah yang keempat ialah
membaca dengan cara yang sahih, yang sah. Maknanya tak boleh baca pertama yang menyebabkan salah makhraj huruf sehingga eh, tertukar perkataan, tertukar huruf daripada ha jadi ha, daripada ha jadi kha, daripada ain jadi a, hamzah, dan sebagainya lah. Ataupun uh, bacaan yang salah ni ialah bacaan yang disebabkan baris yang salah. Baris yang salah. Sepatutnya baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tiba dia baca an'amtu alaihim. Itu makna salah lah. Itu semua menyebabkan salah. Ataupun dia ubah perkataan. Dia ubah perkataan. Ha, ikut suka dia pun tak sah. Adapun yang melibatkan panjang pendek. Ada masanya boleh mengubah makna. Ada masanya. Tapi ada juga panjang pendek ni tak ada masalah. Contohnya katakan mat. Mat. Kadang kita baca mat antara mat asli dengan mat jaiz dengan mat wajib munfasil, wajib muttasil, apa ni, jaiz munfasil dan sebagainya kan. Contohnya tak cukup lah. Tak cukup bacaan panjang tu. Maka dia tak melibatkan perubahan makna. Tak ada masalah. Baik, tapi kalau ada juga ayat-ayat yang bila salah, bila panjang pendek ini boleh mengubah makna. Boleh mengubah makna. Itu panjang cerita nanti. Samalah juga dalam soal dengung tak dengung. Ada bacaan yang izhar, dia dengung kan. Ada bacaan yang dengung, dia izharkan contohnya. Dia tak mengubah makna. Jadi maknanya, kalaulah Tok Imam contohnya kita dengar bacaan dia, memang salah dari segi makhraj, maka kita makmum tak boleh ikut lah. Kita tahu kan. Tapi kalau sekadar bacaan surah contohnya yang salah, ataupun dalam Fatihah tapi hanya sekadar bab dengung tak dengung, itu maknanya masih boleh follow lagi lah Tok Imam tu. Walaupun yang terbaik memanglah imam yang terbaik ialah imam yang bacaan dia yang terbaik. Baik. Kemudian yang kelima, syarat sah Fatihah ialah bahasa Arab. Tu dia. Tak boleh ikutlah pandangan daripada anti hadis. Anti hadis yang dipanggil jamaah Quran tu kan. Bagi dia boleh baca Fatihah dalam bahasa Melayu. Baca Fatihah dalam bahasa Melayu. Maknanya pandangan tu salah lah. Mesti dalam bahasa Arab. Dan yang keenam, baik, bila disebut dalam bahasa Arab, itu sebab kita wajib belajar bahasa Arab. Sekurang-kurangnya belajar bahasa Arab untuk mengesahkan bacaan kita dalam solat itu sendiri. Baik. Yang keenam, syarat sah Fatihah ialah qaiman. Mestilah dalam keadaan berdiri. Bagi sembahyang fardu lah. Maknanya kita kena memenuhi syarat qiyam. Syarat qiyam yang kita dah bincang sebelum ni. Contoh, katakanlah orang tu nak sembahyang. Dia sambil berjalan tu, di tengah berjalan ni, sebab nak kejar imam. Sambil berjalan, dia angkat takbir, terus baca Fatihah. Padahal dia belum berdiri tegak lagi. Maka tak sah lah. Ataupun dia bangun daripada sujud, dia bangun daripada rakaat pertama, nak masuk rakaat kedua. Tengah-tengah bangun tu dia baca. Tengah bangun, belum berdiri tegak lagi. Dia dah baca Bismillahirrahmanirrahim kan. Maka tak sah lah juga. Dia mesti dalam keadaan dah bangun, tegak, menghadap kiblat, baru boleh baca Fatihah. Itu syarat sah dia. Okay, dan juga yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu mura'atu tashdidat. Meraihkan tempat-tempat yang ada tasydid ni. Ada 14 tempat yang ada tasydid.
Okay, cuba kita kira sama-sama kan. Bismillah satu. Eh? Bismillahir dua. Bismillahirrahmanirrahim tiga. Tiga dah. Alhamdulillah empat. Alhamdulillahi lima. Rabbil alamin lima dah. Ar-Rahman satu lagi dan enam. Ar-Rahmanir Rahim tujuh. Maliki Yaumiddin lapan. Iyyaka na'bud sembilan. Wa iyyaka nasta'in sepuluh. Ihdinas siratal mustaqim sebelas. Siratal dua belas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad walad sudah 13. Waladdallin situ ada 14. Yang ke-14 pada waladdallin. Ada 14 tempat. Kalau hilang je, tertinggal ada satu tempat, maka tak sah bacaan Fatihah. Bila tak sah bacaan Fatihah, maknanya tak sah sembahyang. Tu dia. Tak sah bacaan Fatihah, maknanya tak sah sembahyang. Sebab itulah benda ni perkara serius yang wajib belajar. Tu dia. Wajib belajar. Dan yang ke-8, syarat sah Fatihah juga ialah makhraj. Membaca apa namanya Al-Fatihah, suratul Fatihah dengan makhraj huruf yang betul. Maknanya kita kena belajar. Walaupun kita tak tahulah nama-nama makhraj tu kan, itu tak ada masalah. Tahu hukum-hukum, hukum mad, hukum apa ni, hukum nun mati, mim mati dan seumpama tu, tahu nama-nama tu semua dihukumkan fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi membaca suratul Fatihah dengan tajwidnya yang betul, maknanya dengan makhraj betul, dengan hukum-hukum yang betul tu, itu adalah fardu ain. Beza tu beza. Macam kita lah, kadang bacaan baik, tapi bila tanya buat hukum, apa nama hukum ni, apa nama hukum ni, apa hukum panjang ni, panjang pendek ni, apa hukum, kita tak tahu. Maka tak berdosa lah. Bab tu dikatakan fardu kifayah. Yang fardu ain ni ialah ketika membaca tu. Tu dia. Ketika membaca tu fardu ain. Baik. InsyaAllah kita akan sambung tentang Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin ni pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Panjang lagi. Sebab inilah rukun qauli yang paling panjang. Maka kita kena ambil masa yang lama untuk meneliti satu persatu supaya bacaan kita betul dan maksud daripada membaca suratul Fatihah dalam sembahyang ni pun dapat betul juga. Kesan pada diri kita ketika solat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata musannif kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu, kita masih lagi dalam fasal yang ketiga pada menyatakan lidah, yang guna kitab Jawi muka surat 12. Kitab Rumi habis tak tahu. Baik.
Dan ketahuilah olehmu, maknanya kena tahu, kena belajar, belajar dan faham. Bahawasanya lidah itu, anggota lidah yang ada pada kita ni, yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita, untuk kebaikan manfaat dunia dan kebaikan manfaat akhirat, sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya besar anggota daripada kejahatan. Maknanya apa? Maknanya lidah ni anggota yang paling banyak boleh channelkan kita kepada kejahatan. Tu dia. Maknanya banyak yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai kebinasaan lidah. Daripada 7 anggota ni yang ada pada kita ni, kan? Ada 7 anggota pada diri kita ni. Allah Ta'ala jadikan kita ni free je. Allah Ta'ala beri kita 2 mata, 2 telinga, lidah, 2 kaki, 2 tangan, perut, eh? Dan juga kemaluan. Itu semua nikmat besar yang Allah Ta'ala beri secara percuma. Daripada 7 anggota ni, lidah lah yang paling banyak boleh membawa kepada kebinasaan dan juga kejahatan. Ini kita dah bincang, apa banyaknya kelakuan-kelakuan lidah ni yang boleh merosakkan, yang boleh membawa pada dosa besar. Maka lazimkan akan memeliharanya. Makna wajiblah kita memeliharanya. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya. Maknanya tak dapat kita ni selamat daripada kebinasaan lidah, melainkan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Seperti apa? Seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Itu dia. Itu dia. Jadi maknanya, kalau ikut kata Syekh ni, kalau nak kalaulah kita nak pelihara lidah kita ni daripada kebinasaan, kita kena belajar jadi orang yang mengasingkan diri daripada manusia. Maknanya orang yang selalu uzlah lah. Kan? Selalu uzlah daripada manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang merosakkan. Kan? Kalaulah kita berkawan dengan circle yang baik-baik, contohnya circle dalam kuliah kita ni kan, ini circle orang yang suka mengaji. Orang yang suka belajar agama ni, maka lidah dia akan cakap benda baik-baik. Kan? Itu dia. Maka bolehlah kita bercampur dengan orang baik-baik ni. Nabi pun sebut dalam hadis dia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka cakaplah yang baik-baik. Senang je. Senang je. Nak selamat, cakaplah yang baik-baik. Ataupun diam. Maknanya daripada cakap benda yang tak baik, mengumpat, mencela, maki hamun orang, merendahkan orang, mengaibkan orang, dan sebagainya. Semua bawa dosa, berdusta, dan seumpamanya, berbantah-bantah, maka lebih baik diam. Senang yang Nabi ajar. Tapi itulah yang paling susah. Sebab apa? Sebab lidah kita ni ada nafsu. Nafsu tu lah yang loba nak berkata-kata. Yang nak cakap. Semua benda dia nak cakap. Dia bukan pakar ekonomi, dia nak cakap pasal ekonomi. Dia bukan pakar tentang sosial, dia nak cakap pasal sosial. Dia bukan pakar tentang agama, dia nak cakap juga tentang agama. Dia bukan orang politik, nak cakap pasal politik. Akhirnya, banyak cakap dia yang merosakkan diri sendiri. Kan? Itu masalahnya. Jadi oleh kerana itulah,
dalam nak mengasingkan diri daripada manusia, maknanya kita beruzlah daripada ha, golongan-golongan manusia yang merosakkan. Adapun golongan-golongan yang baik, maknanya kita boleh bercampur lah. Boleh bercampur. Kalau nak bercampur juga dengan manusia biasa ni, maka kita kena uzlah juga, tapi uzlah yang dia katakan uzlah perasaan. Uzlah dalam perasaan ni. Jangan kita menghayati hidup mereka. Kita boleh campur dengan kawan-kawan kita yang eh, hatta yang tak sembahyang dan sebagainya. Tapi tujuannya untuk kita nak ajak mereka pada sembahyang lah. Kita nak ajak supaya sembahyang. Sebab tugas kita lah untuk mengajak orang sembahyang. Kan? Sebab orang sembahyang, orang tak sembahyang ni, cuba bayangkan. Dia mengaku Islam. Dia tahu nikmat-nikmat semua yang dia makan, dia minum daripada Allah. Tiba dia tak sembah Allah. Maknanya orang yang tak sembahyang ni ada tak cara lain yang dia sembah Allah. Cuba kita bayangkan lah. Dia tak sembahyang Subuh tak sembahyang, Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang, Maghrib tak sembahyang, Isyak pun tak sembahyang. Tapi dia mengaku di Islam. Dia kata syukur pada Allah dia dapat kerja ni, syukur daripada Allah dapat duit ni. Tapi dia tak sembahyang. Maknanya ada tak cara lain yang dia sembah Allah? Kok ada cara lain ke? Boleh ke dia ambil cara agama lain? Tak boleh kan? Habis dia sembah Allah macam mana? Tu dia kena tanya diri sendiri lah. Maknanya bahaya orang tak sembahyang. Jadi orang begini kita kena nasihat lah. Kita boleh beri nasihat. Boleh bercampur, tapi bukan makna kita redha. Hati kita redha, suka dengan dia tak sembahyang tu. Kita akan sentiasa berusaha untuk ajak dia sembahyang. Hmm. Kalau orang kata, saya dah ajak dia, dia tak nak sembahyang juga. Kita akan tanya, berapa kali dah ajak dia? Adalah baru sekali. Sekali je. Ajaklah lagi. Ajaklah lagi. Lepas tu jumpa lagi. Saya dah ajak 2 kali dah. Dia tak nak sembahyang juga. 2 kali. Ajaklah 3 kali. Dah 3 kali ajak. Degil lah dia ni. Tak nak sembahyang juga. Dah 3 kali saya ajak. Ajaklah 4 kali. Habis sampai bila nak ajak ni? Sampai sampai dia mati ya. Sampai dia mati. Maknanya kita nak sebelum dia mati dia dah sembahyang. Tu dia. Ha, ataupun sebelum kita matilah. Dia dah sembahyang. Itu yang sepatutnya dalam pemikiran kita. Sebab itulah kita perlukan circle orang-orang yang baik-baik ini. Itu yang kita katakan dalam biasa kita sebut sebagai usrah. Sebab kita nak circle kawan-kawan kita yang baik-baik. Dan mengekalkan diam. Maknanya apa nama ni, daripada cakap benda-benda maksiat, benda-benda bawa dosa, baik diam. Itu dia. Tapi memberi nasihat tu lebih baiklah. Memberi nasihat tu lebih baik. Pernah Rasulullah SAW ditanya dalam sebuah hadis menyebut su'ila Rasulullah an aksari. Nabi ditanya tentang apakah yang paling banyak ma yudkhilun nasa al-jannata, yang memasukkan manusia dalam syurga. Maknanya dalam syurga ni apa yang paling banyak memasukkan mereka dalam syurga. Faqala, maka Nabi bersabda taqwallah wa husnul khuluq. Yakni bertakwa pada Allah. Apa makna bertakwa pada Allah? Seluruh perintah Allah kita buat. Allah suruh sembahyang kita buat, Allah suruh puasa kita buat, Allah Ta'ala suruh zakat kita buat, Allah Ta'ala suruh nak pergi haji pun kita buat. Dalam bab haji ni kan, orang kita selalu kata, saya tak mampu. Saya tak mampu nak pergi haji lagi ni. Jadi, cakap begitu, okey lagi. Jangan dia kata, saya 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 tak wajib pergi haji. Itu berat. Saya tak wajib pergi haji sebab saya tak mampu kan. Tu dia. Tapi kita kena ingat haji ni rukun Islam nombor 5. Takkanlah kita boleh cakap begitu. Maknanya niat dan usaha kena ada.
Niat dan usaha kena ada. Contohnya menabung. Menabung, simpan duit. Itu kena ada sebagai niat dan usaha lah. Mana boleh kita jawab pada Allah, saya tak mampu ya Allah nak pergi haji. Sedangkan kita belum berniat dan berusaha. Kena niat usaha ada. Ya. Contohnya menabung. Tak kira lah menabung sendiri ke, menabung dengan tabung haji ke, tak kira lah. Kan? Katakanlah pendapatan kita sebulan gaji 3,000, 4,000, 5,000 kan. Hatta gaji 1,000 lah. Kita tengok perbelanjaan kita. Kita sanggup pakai handset mahal-mahal, line mahal-mahal, makan mahal-mahal, kan? Subscribe apps yang mahal-mahal. Sebulan 300-400 habis dah. Kadang ada benda yang tak perlu pun, sekadar hiburan-hiburan je. Sekadar game-game je yang kita subscribe. Kalau yang orang isap rokok lagi lah. Isap rokok je dah beratus dah. Itu dia. Apa Netflix, oh tak dah berapa ratus dah. Kan? Tapi dia menabung tak untuk pergi haji? Itu kita kena tanya. Katakanlah kita tabung sebulan 100 lah. Sebulan 100. Setahun dah 1,200. Ya, 1,200. Betul. 1,200 lah. Kalau 10 tahun dah 12,000 kan. Kalau kerja sampai pencen katakan 30 tahun kerja. Setahun dah 12,000. Kalau maknanya 30 tahun, cukup dah nak pergi haji sebenarnya. Walaupun mungkin taklah dalam masa yang dekat kan. Tapi yang penting niat dan usaha tu kan ada. Bayangkanlah kita dok kata saya tak wajib pergi haji. Tak boleh kata. Kalau tak 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 berkemampuan lagi pun jangan sebut saya tak wajib pergi haji. Itu salah. Sama macam seolah-olah kita kata saya tak wajib sembahyang. Wal'ayazubillah. Baik, jadi maknanya dan dalam hadis yang sama juga tadi, Nabi kata takwa. Yang pertama takwa maknanya apa yang Allah Ta'ala suruh kena buat. Dan apa yang Allah Ta'ala larang kena tinggalkan. Itu banyak masukkan orang dalam surga. Dan yang keduanya ialah husnul khuluq, yakni baik akhlak. Baik akhlak. Ada apa nama ni? Uh, ada satu kisah mungkin Nabi dah pernah cerita dulu kan. Kisah Nabi dengan sahabat duduk kat masjid, tiba Nabi kata sekejap lagi ada ahli syurga yang akan masuk. Jadi masuk seorang yang rupa dia basah dengan air wuduk, dia bawa slipper dia masuk dalam masjid dan dia sembahyang. Besok pun sama, Nabi kata akan masuk ahli syurga. Orang yang sama juga. Sampailah hari yang ketiga. Jadi ada seorang sahabat Nabi, dia kata, apa kelebihan orang ni sampai Nabi kata dia ni ahli syurga? Maka dia ikutlah sampai ke rumah, minta izin nak tidur bermalam di rumah tu dengan beberapa alasan lah. Jadi malam tu dia nak tengok apa amalan yang istimewa orang ni. Tengok bangun malam, malam dia tak buat apa pun, dia tak bangun malam pun. Yang sahabat tadi yang tidur kat rumah dia tu, bangun tahajud lah apa. Yang tuan rumah ni dia direct tidur je. Lepas tu pagi subuh sembahyang macam biasa je. Lepas tu dia baca Quran pun, dengan baca Quran pun merangkak-rangkak lagi. Macam kita juga kan, ada yang baca merangkak-rangkak lagi Quran ni kan. Tapi Nabi kata dia ni ahli syurga. Jadi akhirnya sahabat yang tidur tu pun dia nak balik lah. Dia kata, saya kecewa juga, saya tak tengok apa yang awak ni istimewa sangat. Sampai Nabi kata awak ni ahli syurga. Jadi tuan rumah tu pun kata, saya pun tak tahulah apa sebabnya. Tapi dia kata, betul lah, yang selama ni yang dia buat, dia tak suka mengumpat orang, dia tak pernah sangka buruk pada orang, tak suka menyakiti hati orang. Maknanya dia ni baik akhlak dia. Maka Nabi kata dia ahli syurga. Sebab itulah, tak mesti kita ni ibadat kita banyak, ah, jawatan kita tinggi, hebat, boleh berceramah, boleh apa, belum tentu masuk syurga. Tapi Nabi dah sebut, antara yang paling banyak memasukkan orang dalam syurga ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ditanya juga, Nabi ditanya juga, wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasa nara. Apa pula yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?
Faqala, maka Nabi pun bersabda, al-famu wal farju. Ha? Al-famu wal farju. Yang pertama mulut. Nampak mulut ni yang pertama. Yang kedua ialah faraj, yakni kemaluan. Mulut memang banyaklah dosa-dosa yang boleh dibuat, dan faraj maknanya dosa zina. Wallahu. Jadi oleh kerana itulah uh, belajar mengasingkan diri dan juga mengekalkan diam kecuali pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Kalau tak perlu cakap, jangan cakap lah. Macam orang sekarang kalau apa pun dalam Facebook, apa pun dalam yang keluar Instagram, dalam TikTok, semua nak dikomennya. Kan? Mengaibkan orang, menjatuhkan orang. Itu yang bahaya. Kita pula ambil pot. Itu dia. Jadi asingkanlah diri daripada orang-orang yang merosakkan ni, dan banyakkan berdiam. Melainkan pada kita keberhajat. Contohnya seperti belajar. Belajar kena bercakap lah. Bertanya, menyoal dan sebagainya, berbincang dan mengajar. Dan juga mengajar. Tak kira lah mengajar yang baik-baik, yang bermanfaat dunia, tak apa. Kan? Nak ajar TikTok ke, nak ajar apa kan. Tak ada masalah. Riyad ada TikTok? Ada. Abi tak ada TikTok. Takut nak ambil TikTok ni. Ha, takut hanyut. Yang ada Facebook lah, Abi ada Facebook. Facebook pun untuk sekadar nak posting yang baik-baik je lah. Dengan nak ucap, nak wish happy birthday pada anak-anak usrah, anak-anak buah, anak-anak murid. Sebagai orang kata keep in touch. Sentiasa berhubungan. Itu pun cukup lah. Baik. Sebab berhubungan ni, silaturahim ni memanjangkan umur. Ada hadis dia. Menyambung silaturahim antara sebab boleh keberkatan umur. Maknanya panjang umur tu antara maksudnya ialah keberkatan umur. Baik. Dan juga memberi nasihat. Memberi nasihat. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Rasul Allah, berpesan olehmu akan aku. Muaz jumpa Nabi, dia kata apa? Nasihatkanlah aku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia. Nabi keluarkan lidah dia yang mulia tu dan bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan olehmu atas engkau akan ini, ditunjuk lidah. Ni engkau tahan. Maknanya lidah engkau ni. Lidah engkau yang seperti lidah aku ni, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Itu yang kita dah bincang sebelum ni kan. Banyak perkara yang dilarang gunakan lidah ni. Contohnya apa? Berdusta. Contohnya apa? Mengumpat. Contohnya apa? Mungkin janji. Contohnya apa lagi? Berbantah-bantah. Kan? Itu semua yang boleh merosak, membawa kerosakan. Ini baru sikit. Nanti kita sampai bab apa nama ni, kelakuan-kelakuan yang dicela dalam bab kebinasaan lidah ni. Kita akan bincang lagi panjang dan lebar. Baik. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata, ia inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Pada satu ketika Luqman Al-Hakim, dia ni seorang hamba. Tuan dia suruh sembelih kambing dan bawa pada dia daging yang paling baik. Maka Luqman Hakim pun buatlah. Dia sembelih kambing dan dia bawa pada tuannya lidah. Lidah. Tuan dia tengok dia makan je lah. Lepas tu sekali lagi dia suruh sembelih kambing dan bawa pada dia anggota yang paling tak baik. Tuan Hakim pun buatlah sembelih kambing dan bawa juga lidah.
Jadi tuan ni terkejut. Yang baik engkau bawa lidah, yang tak baik pun berlidah. Jadi itulah yang kita belajar selama ni. Lidah lah ada kebaikan, baca Quran, menasihat, berzikir, berdoa dan sebagainya, berdakwah, dan seumpamanya. Dan lidah juga lah yang paling banyak kebinasaan yang boleh datang kepada kita. eh. Itu dia. Hmm. Baik. Berkata oleh syair ni dalam penyair lah. Orang Arab ni dia suka bersyair. Kataan syair ni datang daripada bahasa Arab lah. Kesusastraan Arab. Itu dia. Ya. Cuma dulu masa zaman jahiliah, syair-syair ni dia banyak syair yang negatif lah. Syair-syair yang memuja perempuan, yang menimbulkan kegairahan, yang menimbulkan kebencian dan sebagainya. Tapi bila datang Islam, syair-syair ni di-improvise lah. Untuk di-improvise. Habis sekarang tengah ambil master bahagian apa, bahasa Arab ni. Ada info yang menariknya ialah bila mana Islam berkembang di Andalusia, yakni di Spanyol, Portugal sekarang ni, satu masa dulu, 800 tahun lamanya Islam memerintah Andalusia, 800 tahun, bayangkan punya lama. Jadi syair-syair di Andalusia ni pun hebat-hebat. Dan banyak perbezaan juga daripada syair-syair di tanah Arab. Kenapa? Kerana Andalusia ni negara Eropah. Negara Eropah yang 4 musim. Dia punya musim pun 4. Dia punya suasana pemandangan dia, alam dia, gunung ganang dia, pokok-pokok dia, bunga-bungaan dia, sungai-sungai dia, semua berbeza eh, daripada tanah Arab. Berbanding dengan Mekah, Madinah lah, Baghdad dan seumpamanya. Kalau masa Habib belajar di Syria, belajar di Jordan dulu, memang kalau kita naik kereta 1 jam lah dalam perjalanan tu, kita nampak gunung batu, tanah batu, apa, padang pasir je. Semua sampai rumah-rumah dengan bangunan pun warna lebih kurang sama macam warna pasir. Macam kita kat Mekah, Madinah lah, lebih kurang sama je. Tapi di Andalusia, bayangkan sekarang ni Andalusia ialah Sepanyol dan juga Portugal. Yang cantik. Gunung dia cantik, tumbuh-tumbuhan dia cantik, sungai-sungai dia, cuaca dia pun cantik dan sebagainya. Maka syair-syair di Andalusia yang muncul, syair-syair di Andalusia dalam bahasa Arab juga. Pak Andalusia jadi pusat ilmu Islam. Sehingga timbulnya apa nama ni, ulama-ulama yang pakar dalam sains ni, dalam bidang fizik, bidang kimia, algebra, ilmu falak dan sebagainya. Sebab mereka dihidangkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah berbanding di tanah Arab. Kalau lahirnya ramai saintis-saintis Islam di Andalusia yang hebat. Tapi sekarang ni ditutup sejarah Islam. Spanyol memang tutup sungguh sejarah Islam ni. Sampai anak-anak yang moden tak tahu tentang apa Sepanyol itu pernah diperintah oleh umat Islam. Sebab itulah saintis apa ni, orientalis Sepanyol dan juga kalau buat Portugal ni pun memang orientalis yang jahat, yang menyerang Islam, yang berperang dengan Islam secara akademik. Itu dia bahaya. Jadi nak ceritanya ialah bagaimana perkembangan sastra di Andalusia tu agak berbeza. Maknanya diimprovisekan berdasarkan apa nama ni, suasana di tempat itu sendirilah. Memang menarik lah. Memang menarik. Jadi teringin juga nak pergi Sepanyol, tapi tiba-tiba baru ni Sepanyol kena banjir besar. Baik. Jadi apa kata penyair? Luka dengan sebat lembing sembuh dengan mudah, tapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Hati yang terluka dengan lidah ni, hati yang terluka dengan lidah ni lambat nak sembuh. Ibarat macam apa? Tulis nama, ukir nama atas batu lah, tak susah nak hilang kan. Ada dia. Bahayanya lidah ni. Orang kata lidah lebih tajam daripada mata pedang lagi.
Qala musannif rahimahullahu taala, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau ada soalan silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi. Sewi. Ustaz. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi